Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid-murid tahun 5 Bestari. Okay, kembali lagi bersama dengan Cikgu Izan dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 5. Hari ini hari Selasa 24 hari 8 2021. Apa khabar semua? Okay, Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran di rumah. Okay, kita tengok tajuk kita pada hari ini. Okay, kita masih lagi dalam tema Kerana-mu Malaysia, iaitu tajuk baru ialah tajuk Bahasa Asas Kewarganegaraan. Manakala objektif kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran, cikgu harap kamu dapat mengetahui 6 peranan bahasa kebangsaan serta kamu dapat bertutur untuk menguraikan maklumat tersurat dan tersirat. Okey, untuk aktiviti pembelajaran kita pada hari ini, buku yang akan kita gunakan ialah buku teks iaitu halaman 109. Okey, ini ialah halaman 109 buku teks kamu, di mana di halaman ini dia menjelaskan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, dia menjelaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Okay, hal ini telah termaktub dalam Akta Kebangsaan 1963/67. Okey, jadi dalam halaman ini di bahagian atas, selain daripada menerangkan tentang kedudukan bahasa Melayu, dia juga menerangkan tentang peranan bahasa kebangsaan ataupun bahasa Melayu lah sebagai bahasa kebangsaan. Ada 6 peranan dan di bawahnya pula terdapat dialog antara guru bersama murid-muridnya. Okey, kita tengok dengan lebih dekat di bahagian atas, kita tengok tentang peranan bahasa kebangsaan. Okey, dalam penyataan tentang peranan bahasa kebangsaan, kamu juga diminta untuk mengenal pasti maklumat tersurat dan tersirat. Okey, tajuk ini selalu dah cikgu bagi tahu dalam kelas tentang maklumat tersurat dan tersirat. Okey, tersurat ialah apa yang penting yang dah ada di situ, manakala tersirat ialah huraian ataupun apa yang ada di dalam pemikiran kamu yang tidak dituliskan. Okay, tapi kalau dah dituliskan ialah tersirat ialah huraian kepada tersurat. Okay, maksudnya tersurat ialah isi penting dan tersirat ialah huraian. Okay, jom kita tengok satu persatu yang mana yang tersurat dan yang mana yang tersirat. Okey, kita tengok dalam enam peranan bahasa kebangsaan. Yang pertama, ia merupakan bahasa ilmu, okay, di mana ia digunakan untuk menyampaikan pelbagai ilmu pengetahuan. Okay, jadi dalam petak hijau tersebut, tulisan yang berwarna kuning iaitu bahasa ilmu merupakan maklumat tersurat, manakala tulisan yang berwarna putih iaitu digunakan untuk menyampaikan pelbagai ilmu pengetahuan merupakan maklumat tersirat. Okey, boleh faham? Jadi isi utamanya bahasa ilmu. Okey, yang isi utama itu ialah maklumat tersurat. Okey, begitu juga seterusnya sebagai bahasa pengantar. Okey, digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara. Okey, maksud bahasa pengantar ni ialah bahasa yang menjadi perantaraan. Okey, contohnya kaum Cina berkomunikasi dengan kaum India menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Okey, ini akan lebih memudahkan lagi urusan komunikasi kita sebagai rakyat Malaysia. Okey, jadi di sini maklumat tersurat ialah bahasa pengantar, manakala yang tersirat ialah digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara. Okay, senang saja kamu ingat yang tersurat itu ialah isi penting, manakala yang tersirat ialah huraian kepada isi penting tersebut. Okay, yang ketiga, bahasa ekonomi. Yang tersiratnya ialah digunakan dalam urusan ekonomi dan perdagangan. Okay, yang isi keempat, maklumat tersuratnya ialah bahasa perhubungan. Manakala yang tersiratnya digunakan dalam perhubungan antara masyarakat yang berlainan bangsa. Okay, ini lebih kurang sama dengan bahasa pengantar. Okay, untuk bahasa perundangan, isi maklumat tersiratnya ialah digunakan dalam semua urusan perundangan. Okay, manakala yang terakhir, bahasa kebangsaan merupakan bahasa pentadbiran.
ia wajib digunakan dalam semua urusan rasmi pentadbiran kerajaan. Okey, jadi cikgu harap kamu sudah boleh mengenal pasti yang mana satu maklumat tersurat dan yang mana satu maklumat tersirat. Okey. Di sini cikgu telah ringkaskan, cikgu telah senaraikan peranan bahasa kebangsaan dalam bentuk maklumat tersurat. Okey, jadi maklumat tersuratnya kamu cuma perlu ambil isi penting dan boleh senaraikan. Okey, maklumat tersurat ni biasanya kita gunakan jika kita nak buat perteminda, nak jawab soalan. Okey, jadi tidak perlu huraian yang panjang. Tapi kalau kamu nak bina karangan contohnya, okey, karangan memerlukan huraian panjang kan? Okey, jadi kalau dalam karangan kamu boleh gunakan maklumat tersirat tadi, yang huraian tadi. Okey, untuk membina karangan. Tapi kalau untuk jawab soalan atau buat perteminda tak perlu masukkan isi tersirat. Okey, sekarang kita tengok dialog antara guru dan beberapa orang murid. Okey, gurunya menyoal beberapa soalan berkaitan dengan bahasa kebangsaan kepada 3 orang murid iaitu Afifi, Kaijun dan Tinesh. Okey, kita tengok soalan cikgu tersebut. Soalan pertama, Afifi, bagaimanakah kedudukan dan peranan bahasa Melayu di negara kita? Cikgu dia bertanya tentang dua perkara iaitu kedudukan dan peranan. Okey, bagi jawapan cikgu, okey, ini jawapan cikgu. Kalau kamu ada jawapan sendiri, boleh teruskan dengan jawapan sendiri. Okey, jawapan yang Fifi jawab ialah kedudukan bahasa Melayu di Malaysia ialah sebagai bahasa kebangsaan. Okey, itu kedudukan. Tapi cikgu ditanya juga tadi berkaitan dengan peranan. Okey, jika berkaitan dengan peranan, kita ingat balik maklumat tersurat yang cikgu senaraikan tadi ada 6 peranan. Okey, jadi jawapan dia boleh jadi ia berperanan sebagai bahasa dalam bidang ilmu, pentadbiran, perhubungan, pengantar, ekonomi dan perundangan. Okey, nampak tak? Jawapan dia ringkas, tepat dan padat. Tak perlu nyatakan isi tersirat, masukkan sahaja isi tersurat. Okey, seterusnya cikgu dia bertanya, mengapakah bahasa kebangsaan digunakan dalam sistem pendidikan kita, Kaijun? Okey, jadi jawapan Kaijun di sini dalam bentuk draft ataupun dalam bentuk ayat yang tidak lengkap. Jadi kamu dikehendaki untuk memberikan ayat yang lengkap kepada jawapan Kaijun. Okey, jawapan cikgu berbunyi macam ini. Okey, bahasa kebangsaan digunakan dalam sistem pendidikan kerana bertujuan untuk memupuk perpaduan dan memastikan komunikasi yang digunakan berkesan. Okey, jadi dalam buku teks dia cuma tulis perpaduan, komunikasi berkesan dan ayat yang cikgu yang lengkap berbunyi untuk memupuk perpaduan dan memastikan komunikasi yang digunakan berkesan. Okey, boleh? Dan soalan terakhir, Tinesh, apa pendapat kamu? Pada pendapat kamu, mengapakah penguasaan bahasa Melayu penting bagi semua warga negara Malaysia? Okey, jika ada simbol warna pink macam tu, kamu diminta untuk berfikir sendiri dan ia merupakan soalan kibat. Okey, jadi Tinesh boleh bagi pendapat sendiri dan kamu boleh bagi pendapat sendiri. Okey, jadi cikgu berikan pendapat cikgu. Pada pendapat saya, penguasaan bahasa Melayu penting bagi semua warga negara Malaysia kerana bahasa menunjukkan identiti kita. Manakala identiti pula melambangkan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Okay, jawapan cikgu ni ialah merujuk kepada jawapan Tinesh yang digunakan perkataan identiti dan jati diri. Okay, jadi cikgu kaitkan identiti dengan jati diri. Jadilah jawapan yang macam tu ayat yang lengkap. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi macam biasa tugasan kamu salin dialog dalam muka surat tadi. Tapi dalam dialog tu kamu perlu gunakan ayat yang lengkap. Okey, jangan gunakan ayat yang tidak lengkap tadi. Okey, masukkan ayat yang lengkap dan tulis dalam buku penulisan B. Okey, dan macam biasa hantar ke channel Telegram tugasan BM5B. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton dan semoga kita berjumpa lagi. Jaga diri dan patuhi SOP. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.